Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung dengan PDPR kita dengan sistem rangka manusia. Baru ni kita dah belajar sistem vertebrata. Untuk sistem rangka dalam vertebrata tu, dia dah buat untuk kita dah belajar macam mana perbezaan antara vertebrata darat, laut, akuatik lah. Lepas tu dengan sistem vertebrata bagi burung. Senang je nak ingat. Uh, kalaulah burung, dia punya kita ada dua, lengkungan pectoral kat bahu, lepas tu lentungan pelvis ni dekat kita punya tulang punggung tu. Kalaulah untuk burung, dia lebih pipih. Maksud dia leper. Lepas tu bidang sikit sebabnya dia nak sesuaikan diri dia untuk penerbangan. Kalau vertebrata dekat gajah, kedua-duanya seimbang dengan saiz badan. Sebab apa? Sebab pectoral dengan pelvis ni akan menyokong berat. Sebab dia akan support daya tarikan graviti tu. Okey. Tapi bagi paus, dia kecil je. Sebabnya dia macam tak berfungsi mana. Sebabnya berat ikan paus walaupun besar, dia sebenarnya dikawal oleh daya apungan air. Tu je beza dia antara tiga tu. Yang penting awak kena ingat, sebab tu cikgu bagi kuis tiga tu. Ada juga yang asalnya awak kena baca sikit lagi untuk dapat betul. Okey, next, sistem rangka ni, ada orang join. Mimi ada dekat tu. Jap. Jap. Mimi ada ke? Mimi ada ke? Cikgu baru ingat nak rekod. Jap Cikgu share screen. Mimi tanya cikgu dekat ni ya. Jap Mimi, cikgu nak share screen. Jap. Mimi dengar tak cikgu? Okey. Tak apalah Mimi. Seorang pun seorang lah sebabnya tadi cikgu nak start dah PDPR. Okey. Mimi dengar cikgu punya penerangan Kalau tak nanti tanya. Okey. Jadi, hari ni kita akan belajar pasal sistem rangka. Sistem rangka ni, Mimi nampak tak cikgu punya slideshow ni? Okey, sistem rangka manusia sebenarnya kita akan belajar satu-satu macam budak bio belajar tulang. Okey, dalam rangka manusia ni kita akan ada 206 tulang dan pelbagai saiz dan bentuk. Okey. Next, sebenarnya kita boleh terbahagi kepada dua. Maknanya manusia ni kita boleh bahagi kedua. Yang belah atas ni kita panggil rangka paksi. Yang tengah ni kita panggil rangka paksi. Lepas tu yang tepi-tepi ni kita panggil appendage. Maknanya paksi tu ialah yang asas lah. Sekejap cikgu nak delete. Okey, lepas tu paksi terdiri daripada tengkorak, turus vertebrata maknanya tulang belakang kita, sternum kita punya tulang ni, lepas tu tulang rusuk. Okey. Maknanya paksi akan duduk sini lah. Maknanya hok ni duduk sini. Kepala ni, lepas tu tulang rusuk, lepas tu sternum. Okey. Appendage pula ialah yang lengkungan pectoral, kita punya punggung kita tu. Lepas tu tulang tangan, tulang pelvis ni, lengkungan pelvis, tulang tangan, lepas tu tulang kaki. Maknanya tepi-tepi. Kalau ikutkan orang tu, kepala, badan hak tengah ni, semua adalah paksi. Ingat macam nama bentuk paksi. Lepas tu appendage ni pula hak tepi-tepi dia. Okey.
Okey, kita tengok satu-satu. Sistem berpaksi, pertama tengkorak. Tengkorak ni terbahagi kepada tulang kranium dengan tulang muka. Kranium tu sebenarnya adalah nama lain bagi tengkorak. Okey, jadi lepas tu tulang muka. Ni tulang muka kita ni. Jaw. Kalau orang kata macam mana nak guncingkan muka ni, tulang muka kita ni. Okey, kranium berfungsi melindungi otak. Kita ingatlah, tulang ni sebenarnya selain daripada dia tu menyokong body kita membentuk, tulang kranium juga akan melindungi dalam otot-otot dalam tu. Okey, jadi sebab ni tu dalam kranium ada otak, jadi dia akan melindungi otak. Okey, lepas tu tulang muka akan memberi bentuk asas muka dan sebenarnya dia menyokong gigi. Okey, tu tulang kranium. Yang kedua, kejap. Sekejap. Sekejap, cikgu nak tengok cikgu dah rekod belum? Okey dah. Cikgu dah rekod. Okey. Next, kita belajar pula pasal turus vertebrata. Turus vertebrata ni ialah kita punya tulang belakang. Tulang belakang sebenarnya terdiri daripada 33 ruas tulang kecil ataupun vertebrata. Vertebrata ni sebenarnya tulang lah. Okey, yang baru masuk tu siapa cikgu alu-alukan baru masuk ni. Cikgu share the screen. Cikgu sambung dah lepas dekat turus vertebrata. Hari ni kita akan bincang pasal tulang pada manusia. Okey. Yang kedua, pada turus paksi kita ada turus vertebrata. Okey. Dekat ni sebenarnya dekat spine kita akan ada 33 ruas tulang kecil. Tepi ni okey. Setiap tulang tu bersambung membentuk satu turus yang kuat dan boleh menelentur. Kita punya tulang belakang tu kita boleh bend. Okey, turus vertebrata ni adalah sangat penting sebab dia akan melindungi saraf tunjang. Saraf tunjang ni saraf ada dalam ni. Maknanya dalam tulang ni ada satu saraf. Saraf ni adalah saraf yang paling penting. Kalaulah orang kata apa terjadi kepada saraf tunjang ni, satu, kita tak boleh buat tindakan refleks. Yang kedua, kita biasanya akan lumpuh macam tu. Okay, next. Tulang rusuk dan sternum. Okey, tulang rusuk ialah yang tulang rusuk ni. Sternum ialah hak tengah ni. Ni tulang rusuk. Okey. Lepas tu, tulang rusuk dibentuk daripada 12 pasang tulang rusuk yang bersendi dengan vertebrata thorax di bahagian belakang. Maknanya dia sambung dari depan, dia sambung ke belakang. Okey. 7 pasang. Okey, tengok siapa kat 7 ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni bersambung terus dengan sternum. Maknanya siapa kat 7 ni, siapa sini 7 disambung dengan sternum. Maknanya sambung tengah ni. Okey, 2 pasang lagi ialah yang ni, yang sebelah 12 ni dia tergantung bebas. Okey. Sternum dan tulang rusuk ni sama je. Macam tadi kalaulah kita punya tengkorak tadi melindungi otak. Tulang rusuk ni akan melindungi organ utama iaitu jantung dan pepadu. Okey, next. Rangka appendage. Rangka appendage pula terdiri daripada cikgu cover tadi. Kalaulah paksi, hak tengah. Kepala, sapalah tulang kita punya paksi tengah tu. Boleh faham Mimi? Boleh Okey. Lepas tu kita ada rangka appendage. Appendage ni macam budak bayu pula. Macam budak bedik baca sesa sebenarnya. Okey, appendage ni adalah yang tepi-tepi. Lengkungan pertama kita panggil lengkungan pectoral. Lengkungan pectoral ni adalah kita nak khabar. Kalau mak kita khabar ni adalah tulang belikak lah. Tulang lengkungan pectoral ni adalah kita ada sepasang. Ni adalah belah kanan, ni belah kiri. Okay, maknanya kalau macam kat bahu kita, ni ada satu tulang, ni ada satu tulang. Ni ia akan bersambung dengan satu kita namakan sebagai clavicle.
Maknanya tulang hok tengah ni atas bahu kita ni, lepas tu ni tulang bahu kita. Yang kita namakan sebagai scapula. Okey. Lengkungan ni akan menghubungkan tulang tangan dan tulang rangka paksi. Maknanya dia akan hok tengah ni kan tadi tu kita panggil rangka paksi. Dia akan sambungkan. Okey. Jadi cikgu kata kena hafal, dia biasa masuk kertas 1 dengan kertas 2 lah. Kertas 1 biasa dia akan tanyalah. Biasa dia akan tanya yang glamour-glamour. Macam cranium, scapula macam tu. Okey, next. Tulang tangan. Okey, tulang tangan kita terdiri daripada banyak. Ni tulang bahu, tadi scapula kita, ni humerus, hak tulang atas. Lepas tu kita ada kalau awak rasa tulang ginilah awak tengok tulang tulang ayam. Kita ada 2 tulang sini kan. Okey, atas tu kita panggil radius, bawah tu kita panggil ulna. Lepas tu jari tu kita panggil metacarpus. Hak jari atas tu kita panggil phalanx. Pergelangan tangan kita panggil carpus. Macam tu. Dan semua ni disambungkan oleh sendi. Sini ada sendi, sini ada sendi, macam tu. Okey, next kita panggil sebagai lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis ialah kita punya tulang punggung. Okey, lengkungan pelvis ini bersendi pada paksi rangka. Maknanya paksi rangka tengah ni adalah tulang punggung kita. Okey, lengkungan pelvis sangat penting sebab ia akan menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Maknanya kalau orang puang dekat lengkungan pelvis ni lah baby duduk. Macam tu, rahim kita duduk kat situ. Okey, next. Next, kita belajar pasal tulang kaki. Okey, tulang kaki ni terdiri daripada tadi kalaulah tangan kita ada radius, ulna, femoris. Okey, tapi pada kenapa? Oh, you ke? Awak nak khabar kejap Kejap. Nasib baik awak khabar. Oh, dekat sini. Okey, tak apalah. Cikgu terang kat sini je. Siang pula. Okey, sorry. Tapi dekat YouTube, dekat rakaman cikgu ada kot. Sebab cikgu print screen tadi. Okey. Jadi, kejap. Cikgu buat besar pula. Okey, tulang kaki kita terdiri daripada femur, patella. Ada nama pelik-pelik dah ni. Awak ingat? Dia macam femur, tulang kaki atas, tulang peha. Lepas tu, kita punya lutut kita panggil sebagai patella. Bawah daripada lutut kita panggil fibula dengan tibia. Kalau tadi kita ada radius dengan ulna. Lepas tu, dekat pergelangan kaki kita ada tarsus. Jari kaki kita panggil metatarsus. Okey. Phalanx ni hak ujung maknanya sendi hak ujung sekali tu. Sendi dekat kaki tu adalah phalanx. Okey, sama je. Dia bersendi. Macam tu. Okey, next. Okey, habis pasal manusia. Maknanya dekat manusia tadi kita ada start daripada kita balik. Maknanya cikgu kita kata ada 206 tulang tadi. Mostly separuh daripadanya awak kena faham dan kena tahu. Okey, cikgu ulang balik. Jadi dekat tulang manusia kita akan ada tulang paksi. Macam ni tulang paksi. Okey, tulang paksi terdiri daripada tengkorak. Ni tengkorak, rangka turus vertebrata yang saraf tunjang ni. Lepas tu kita ada sternum, lepas tu ada tulang rusuk. Ni paksi. Okey, warna merah tu adalah tulang paksi. Lepas tu rangka appendage ialah lengkungan pectoral ni. Lepas tu lengkungan pelvis, pectoral sini. Hak warna biru ni. Lepas tu tangan dengan kaki. Macam tu. Hak tepi-tepi ni adalah appendage. Jadi nak kena ingat semualah macam tu. Sebab tu cikgu kata dia dah akan tanya benda yang jarang kita guna. Tapi macam cranium. Cranium kita tahu tu adalah tengkorak. Pelvis tulang punggung. Vertebrata kita punya tulang belakang ni yang kita panggil. Okey, tulang rusuk awak kenal. Appendage ialah tulang selaka, tulang
mau kita panggil, apa? Cikgu lupa dah. Okey, tu kita panggil scapula. Okey. Belikat. Sorry. Dalam bahasa Terengganu belikat. Okey. Then lepas daripada tu, kita macam mana lepas daripada kita tahu vertebrata, tulang gajah gana, tulang paus gana, tulang burung gana dan tulang manusia macam mana, kita nak tengok pula, apa beza antara tulang padat dengan tulang berongga. Okey, tulang padat dengan tulang berongga ni beza tau. Sebab tulang padat ni maksud dia tulang kita tu penuh dan ada juga tulang berongga. Okey, kita tengok manusia kita tulang padat ke tulang berongga? Okey, cuba awak bayang ada satu besi yang sangat padat. Lepas tu awak bayang satu lagi kita ada, uh, span. Span kan ada berongga dalam tu kan? Awak tengok SpongeBob tu ada berongga-rongga. Okey, beza antara dua. Kalaulah besi yang padat tu bergerak kan? Okey, tu biasanya ada pada vertebrata darat. Vertebrata darat dia mempunyai tulang yang besar, padat dan kuat sebab dia nak menyokong berat badan. Kalaulah tulang berongga ni hanya pada burung. Contoh macam tadi. Ya sayang. Macam cikgu kata tadilah, besi tulang bagi tulang gajah ni tulang besi. Kalau burung ni dia macam tulang yang span. Cuba awak tengok tulang ayang. Macam mana tulang ayang? Awak boleh mamoh kan? Sebab dia sebenarnya tulang dia adalah berongga. Macam tu. Next. Tulang berongga ni sebenarnya ada beberapa kelebihan. Okey, kita sebenarnya banding pada saiz yang sama. Okey, kalau tulang berongga ni kelebihan dia ialah ringan dan kuat. Cuba tengok rongga ni. Ni dia buat cross section dah, dipotong, dia tengok. Okey. Lepas tu dia membenarkan vertebrata bergerak dengan lebih cepat. Okey. Tapi tulang berongga memerlukan kalsium, tulang berongga ni memerlukan kalsium yang kurang. Maknanya daya banyak. Macam manusia, kita adalah tulang padat. Jadi sebab apa tulang padat? Sebab kita nak menyokong berat badan. Sebab tu kita memerlukan kalsium dan fosforus. Sebab lama-lama tulang yang padat ni dia akan rapuh. Tu yang kita kena minum susu. Nak kena ada kalsium dengan fosforus. Okay, next. Okay, sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Okay. Sistem sokongan ni sebenarnya akan melancarkan pergerakan dia. Okey, lepas tu kita nak tengok macam mana sistem tulang-tulang kita ni boleh membantu kestabilan. Macam kita, manusia kita stabil tak? Kat mana pusat graviti kita? Awak tahu tak pusat graviti? Awak ingat dekat dulu, kalau kita nak bina rumah, kita mesti bina rumah yang tinggi ke yang rendah? Okey. Jadi yang tu kita kata kestabilan. Kita tengok. Kalaulah macam mana kalaulah haiwan berkaki empat kaki pendek. Macam mana zebra ni mengawal kestabilan. Okay, next. Okay. Sebelum kita belajar kepada kestabilan, kita kena tahu something, iaitu pusat graviti. Pusat graviti ialah merujuk kepada titik keseimbangan suatu sistem. Macam kita ni, pusat graviti kita duduk kat pusat. Ni kat pusat kita. Okey. Jadi balance kita ni adalah di kawal situ. Maknanya dia akan tarik dekat situ. Titik keseimbangan ialah titik keseluruhan berat sistem sokongan. Okey. Maknanya dia akan tolong seimbangkan kita. Jadi macam mana kita nak seimbang? Yang pertama, kedudukan pusat graviti tu. Okey. Secara umum dia, cikgu nak kata kalaulah pusat graviti kita rendah, maknanya haiwan itu lebih stabil. Okey. Contoh, kalau kita kata pusat graviti bagi buaya sebenarnya lagi rendah daripada zirafah. Maknanya sebab zirafah tinggi. Jadi pusat kestabilan dia duduk sini, tinggi. Jadi kalau ikutkan
buaya lagi stabil daripada zirafah. Boleh? Tapi sebenarnya zirafah ataupun haiwan lain, dia akan melakukan sesuatu untuk merendahkan pusat graviti. Contoh dia akan kakang kaki dia asal dia gining. Jadi kalaulah dia kakang kaki dia ni macam ni, jadi pusat graviti dia makin rendah. Macam tu. Tu untuk haiwan yang tinggi. Okay, next. Contoh. Ni sebenarnya dalam eksperimen kita buat. Kita akan tengok pusat graviti mana yang paling stabil. Okey. Selain daripada pusat graviti, kita nak kata pusat graviti yang rendah lagi stabil. Okey, yang kedua, luas tapak. Kalaulah kita kekeng kaki kita, sebenarnya kita lagi stabil daripada kita duduk berdiri gitu. Maknanya kalaulah pusat graviti rendah, lebih stabil. Okey, next. Luas tapak lebar, ia lebih stabil. Macam tu. Kita kena pegang. Okey, next. Macam mana dia nak, macam tadi cikgu kata, macam mana kalaulah haiwan tu pusat graviti dia tinggi. Jadi untuk mengekalkan kestabilan dia, macam contoh, dia macam mana dia nak minum air? Kalau dia minum air tegak gitu, jatuhlah dia. Jadi untuk mengatasinya, zirafah tu dia akan tambah luas sistem permukaan, sistem sokongan dia dengan mengangkangkan kakinya. Jadi luas tapak rendah, besar dan pusat graviti dia rendah. Sebab itulah dia tak tumbang. Okey, contoh macam kanguru. Apa yang kanguru buat? Kanguru, dia lagi tak stabil sebab dia berjalan guna dua kaki je. Okey, jadi untuk mengelakkan dia akan gunakan ekor. Tu bahagianya. Untuk menambah luas tapak kaki kanguru. Okey. Cikgu rasa tu saja untuk hari ini. Mimi ada soalan tak? Mimi dengan Amsyah ada soalan tak, Amsyah? Tak ada. Okey. Jadi, hari ni kita cover dua. Satu, kita cerita pasal tulang manusia, sambungan tulang manusia baru tu. Lepas tu, yang kedua kita tengok macam mana kita nak menstabilkan daripada tulang kita ni, kita nak tolong menstabilkan body kita. Jadi ada beberapa yang kestabilan dipengaruhi oleh dua. Pusat graviti yang rendah dan luas tapak. Okey. Jadi ada certain penyelesaian pada haiwan yang kita buat. Contohlah macam kita juga. Macam mana kita nak suruh stabil? Kita kakang kaki. Macam tu. Cikgu rasa lepas daripada ni, cikgu siapkan hak baru ni tu, hak tulang-tulang tu. Cikgu nak suruh tapi tak apa, nanti cikgu print screen tulang penuh. Awak macam mana nak lukis ke? Tapi gini, bagi dua je lah. Tulang, awak buat nota tulang yang apa cikgu kata? Bagi daripada dua tu, tulang paksi dengan tulang appendage tu. Jadi tulis je dulu, lepas tu buat latihan, awak print screen je lah. Lepas tu nanti cikgu bagi tambah satu lagi untuk faktor graviti. Boleh, Amsyah? Boleh, okey. Kita jumpa dekat Telegram cikgu bagi. Assalamualaikum. Terima kasih masuk kelas.